Assalamualaikum. Ini adalah interview untuk grup soft skill fasa 2 tentang isu pandemik dalam pendidikan. Kesan pandemik dalam pendidikan. Saya bersama dengan lecturer dari Kolej Matrikulasi Pahang iaitu Puan Rushidah. Um, saya ada 5 soalan untuk ditanya untuk Puan Rushidah. Soalan pertama saya ialah bagaimana lecturer rasa apabila mengajar dalam online class masa pandemik? Waalaikumsalam. Hmm. Terima kasih, mula-mula sekali terima kasihlah sebab jemput saya untuk di-interview. Okey. Okey, mula-mula tak biasalah. Hmm. Okey, rasa agak mencabar sebab tak biasa dengan apps yang zaman sekarang ni. Sebab Hmm. saya dengan umur saya sekarang saya rasa agak ketinggalan. Hmm. So, tapi sekarang saya rasa saya dah biasa belajar. Maksudnya saya sendiri kena belajar benda yang baru, guna apps-apps yang terkini, yang rasanya semua pelajar boleh akses lah. Kalau tak nanti agak ketinggalan. So mungkin dah terror sikit lah sekarang ni. Kalau contoh tiba-tiba hang laptop, so saya boleh guna switch terus guna handphone. Hmm. So tak ada, rasanya tak ada terdelay-delay lah PDP tu. Hmm. Okey. So, Okay. okey. Okey. Untuk soalan kedua saya ialah bagaimana performance student puan sebelum dan selepas pandemik? Performance student kalau dari segi pencapaian markah periksa ke ujian, saya masih lagi tak boleh nak compare Hmm. sebab masa diorang ada dekat sini, masa secara face to face, hanya ada sekali sahaja ujian. Yang lain tu Hmm. semua secara offline. So saya rasa kalau saya nak compare dari segi pencapaian pelajar agak tak adil lah. Hmm. Okay. Cuma apa yang saya boleh nampak, kalau performance dari segi pelajar nak belajar Hmm. ataupun dari segi pencapaian, kalau saya compare dengan tahun lepas, Hmm. ada yang okey, ada yang tak okey. Maksudnya kadang-kadang bila dia duduk di rumah, ada Hmm. yang pelajar jenis survive. Dia jenis dulu kat sekolah jenis belajar sendiri, tak ada tuition. Hmm. Okey boleh, Hmm. dia boleh survive. Tetapi ada certain pelajar yang dulu kat sekolah pun memang dia drill. Memang jenis lecturer bagi, bukan lecturer sorry, cikgu bagi, Hmm. tiba-tiba uh, bila duduk kat rumah dia tak boleh survive lah. Ada juga, ada juga. Hmm. Okay. Uh, Mungkin itu daripadanya masalah kat rumah lah. Sebab kadang-kadang bila kat rumah ni contoh perempuan, mak suruh masak kan, hmm. suruh kemas rumah, suruh berbenda lain lah. So dia agak apa, terganggu di situ. Hmm. Hmm. Okey. Okay. Okey, untuk baik puan, soalan seterusnya ialah cabaran puan dalam mengajar dalam pembelajaran online. Boleh puan terangkan tak cabaran puan dalam mengajar dalam pembelajaran online? Uh, okay, cabaran sebenarnya ada banyak. Dari segi saya sendiri, saya kena belajar Hmm. apps-apps yang latest, Hmm. macam mana nak gunakan gadget-gadget yang tertentu. Hmm. Selain daripada saya sendiri, tapi saya rasa tu tak ada masalah kot sebab setakat ni saya mampu mengejar lagi lah segala apa yang Hmm. gadget-gadget ke apa tu. Hmm. Antara masalah lain iaitu masalah dari segi pelajar sendiri iaitu um, student kita ni ramai B40. Hmm. So dari segi gadget, diorang mengharapkan handset je kadang-kadang. Laptop memang tak ada. Hmm. Tu satu, gadget. Gadget pun handset kadang-kadang bukanlah yang ada high spec kan. So Hmm. yang biasa-biasa. So bila Hmm. kita bila macam saya buat Google Meet ke, buat apa, ada Hmm. nak suruh guna apa-apa apps, diorang tak boleh nak buat. Hmm. Okay, itu salah satu.
Selain pada tu masalah line internet lah, sebab kita tahu kat Malaysia ni pun saya rasa negara pun dah tahu Hmm. Malaysia bukan satu negara yang dah ready untuk fully online. Hmm. Okay, terutamanya line internet. Ada Betul. setengah-setengah yang bukan kata kat kampung lah, kadang-kadang kat bandar pun Hmm. di pinggir bandar pun kadang-kadang tak dapat line juga. Hmm. Sebab satu lagi kadang-kadang bila kat bandar pun masalah apa? Masalah terlalu banyak penggunaan, so Hmm. trafik dia terlalu pack, sama juga kita punya line akan jadi slow. Hmm. Itu antara masalah-masalah dia lah. Hmm. Ni nak tambah soalan sikit lah, like pelajar lebih respon dalam online class ke ataupun dalam face to face? Dari segi respon saya rasa better face to face lah, sebab bila non face to face ni kadang-kadang contohlah guna Google Meet macam ni kan, Hmm. kita ada 87 pelajar Hmm. yang nak menjawab tu saya rasa dalam 10 orang je. Bila saya misalnya bila Hmm. mengajar tu kan saya suka bertanya. Hmm. So bila yang menjawab tu hanya dalam 10 orang je, daripada 87 tu tak ramai lah yang boleh bagi feedback. Hmm. Sebab kadang-kadang yang nampaknya bila satu lagi, bila dah habis kelas, tiba-tiba dia tak left-left. Hmm. Okay, Hmm. mungkin mungkin sebenarnya handset je yang dengar, Hmm. dianya tak tahu ke mana hala. Hmm. Contohlah. Betul. Okay, itu contohnya lah. Itu Hmm. pun antara masalah tu. Hmm. Okey, saya nak tahu pandangan puan. Puan lebih suka mengajar dalam online ataupun secara face to face? Um, saya suka dua-dua sebenarnya, sebab saya Hmm. nampak tak adil kalau saya kata saya nak face to face saja, sebab online ni sebenarnya banyak dah negara buat, Hmm. negara-negara lain yang buat, Hmm. dan Malaysia antara negara yang sebenarnya macam ni, bukanlah agak ketinggalan tapi Hmm. masih lagi perlukan penambahbaikan untuk kita buat secara fully online. So pada saya suka kalau dalam kelas apa yang saya ajar tu secara online pun okey, sebab kadang-kadang kita nak deliver je, kita tak perlukan respon pelajar. So Hmm. daripada segitu, contoh lecture saya rasa sesuai lah untuk kita buat fully online. Maksudnya kita bagi dan kita rekod benda tu supaya pelajar pun boleh ulang banyak kali. Tak macam dulu kalau face to face, sekali dalam lecture sekali tu je lah dia faham. Kalau dalam luar kuliah habis dia tak faham dah. Dia tak boleh Hmm. nak recall balik kan. Tapi Hmm. kalau secara online benda tu direkod dan boleh ulang banyak kali. Hmm. Itu dari segi dalam lecture lah. Tapi kalau dalam tutor saya suka face to face. Sebab bila face to face saya nampak pelajar menjawab, dia tahu dia tak faham yang mana, so kita boleh bantu secara direct. Tapi bila dia online saya susah nak bantu, terutamanya pelajar-pelajar yang masalah gadget, masalah tak ada line. Hmm. Kadang-kadang nak call pun tak boleh. Kan, kalau kadang-kadang WhatsApp pun tak masuk. Hmm. Tu antara kekangan dia lah. Antara yang sebab kenapa saya suka dan tak suka. Hmm. Okey, untuk soalan terakhir saya, apa cadangan lecturer ataupun apa lecturer akan buat kalau untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam pandemik ini? Cadangan lah. Okay. Untuk mereka-mereka yang tak biasa lagi, pertama sekali cuba belajar. Hmm. Terutamanya kita sebagai cikgu ni saya rasa kita perlu belajar lah. Okay, kalau Hmm. kita tak belajar, student kita lagi malas nak belajar. Hmm. 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 Terutamanya penggunaan apps lah, apa-apalah aplikasi yang terkini tu kan. Hmm. Follow je. Belajar je. Sebab saya rasa tak rugi kita belajar benda yang baru. Uh, Sekarang pun dah zaman IT saya rasa. So nak ke tak nak kita kenalah berubah. Okay, itu yang pertama. Hmm. Yang kedua dari segi PDP itu sendiri. Yang pertama pada saya bagus untuk kita rekod pengajaran supaya pelajar boleh ulang-ulang balik. Okay. Contoh yang lagi antara lain adalah walaupun kita mengajar, jangan lupa untuk kita bagi soalan kepada pelajar supaya kita nampak performa pelajar tu sendiri. Apa dia faham, apa yang dia tak faham. So mudah kita kenal pastilah apa masalah pelajar. Lepas tu selain pada tu komunikasi dua hala. Katakanlah pelajar tu tak boleh guna Google Meet, kita kena guna WhatsApp.
Hmm. Contohnya lah kan. Asalkan dapat kontak pelajar tu. Hmm. Okey, dan saya rasa yang paling penting adalah pada pelajar tu sendiri, saya punya cadangan lah, pandangan saya. Hmm. Kita di zaman ni tak boleh belajar berdasarkan guru je. Bukan, maksud saya guru di depan mata. Guru sekarang boleh berada di mana-mana. Di alam maya pun guru juga. Pada saya, uh, boleh belajar di mana-mana. Sekarang ni tak kira masa. Sebelum nak tidur ke, bangun tidur ke, bukan lagi 8-4 kelas kita, tetapi kelas kita dah secara fleksibel. Bila masa you all nak belajar, boleh belajar. Hmm. Cuma kena belajarlah. Hmm. Kena belajarlah. Jangan Betul. kena tunggu kena marah baru nak belajar kan. Hmm. So sendiri dalam diri sendiri tu kena motivasi kena kuat. Hmm. Okey. Semangat tu jangan luntur lah. Jangan mudah putus asa. Tak faham kontak je lecturer tu sebab pada saya zaman sekarang pun lecturer dah lebih fleksibel. Hmm. Tak adalah kerja 84 je Hmm. kan. Kadang malam pun nak WhatsApp je lah. Cuma jangan mengharapkan lecturer tu jawab serta-merta. Hmm. Kan, bagi dia masa. Tapi yang penting tanya. Tanya. Jangan tak Hmm. tanya. Itu je. Hmm. Okey, terima kasih Puan untuk sudi menjawab interview ini. Uh, ini ini adalah Puan Rushida mengajar subjek apa dekat Kolej Matrikulasi Pahang? Matematik. Mathematics. Okey, sekian itu daripada saya. Terima kasih sekali lagi untuk Puan untuk menyertai interview ini dan dengan ini saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.